Pencemaran udara merupakan kumpulan bahan-bahan kimia yang berbahaya dilepaskan dalam ruang udara atmosfera pada kepekatan yang tinggi, mampu membahayakan kesihatan manusia dan menjadi ancaman terhadap seluruh alam semula jadi. Pencemaran udara telah menjadi salah satu isu perdebatan pada masa ini. Kita haruslah sedar masalah pencemaran ini bukanlah fenomena semula jadi semata, namun akibat kerasusan manusia sendiri. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memandang serius terhadap masalah ini. Perbentangan ini akan mengkaji masalah pencemaran udara melalui perspektif falsafah. Pencemaran udara biasanya berlaku di kawasan metropolitan yang berpenduduk padat, terutama di negara-negara membangun seperti Indonesia dan Bangladesh. Selain itu, negara-negara maju yang bertumpukan industri perkilangan seperti China dan Brazil juga mencapaikan tahap pencemaran yang tidak sihat. Perkara yang amat membimbangkan adalah terdapat 91% penduduk dunia hidup di kawasan kualiti udara yang melampaui piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Data juga telah menunjukkan 7 juta kematian di seluruh dunia akibat terdedah dengan pencemaran udara. Tambahan pula, menurut World Air Quality Index, Malaysia sanggup mencatatkan bacaan IPU 266 pada tahun 2019 dan menduduki tempat tertinggi dalam senarai pencemaran udara sedunia. Sebuah hasil kajian terkini mendapati pencemaran udara menyumbangkan peningkatan kematian akibat virus COVID-19 kerana kualiti udara yang rendah, melemahkan sistem imun dan menyebabkan keradangan di saluran pernafasan. Hal ini telah menggambarkan pencemaran udara membahayakan diri manusia dan isu ini tidak boleh diabaikan. Sekarang, saya mau berbincang tentang sebab yang menyebabkan pencemaran udara berlaku. Sebelum ini, saya mau menjelaskan tentang falsafah teknologi. Falsafah teknologi mendorong manusia menghasilkan berbagai alatan untuk meningkatkan dan memudahkan tugasan dan hidupan mereka. Sebagai contoh, kenderaan bermotor dan mesin elektronik. Tetapi, penggunaan kenderaan bermotor dan mesin elektronik juga menyebabkan pencemaran udara berlaku. Pertama, pelepasan asap kenderaan bermotor. Semasa manusia menggunakan kenderaan bermotor, pembakaran bahan api fosil seperti minyak petrol akan berlaku untuk menghasilkan tenaga dan kenderaan akan bergerak. Apabila pembakaran bahan api fosil berlaku, gas karbon dioksida akan dilepaskan secara berlebihan dan gas tersebut akan mencemarkan udara. Di samping itu, penggunaan mesin elektronik juga adalah salah satu sebab yang menyebabkan masalah pencemaran udara berlaku. Semasa manusia menggunakan mesin elektronik seperti peti secok dan penyemang udara, gas klorofluorokarbon akan dilepaskan. Gas tersebut sama dengan gas karbon dioksida akan menyebabkan masalah pencemaran udara berlaku. Kesan pencemaran udara. Pencemaran udara bukan sahaja membawa kesan terhadap alam sekitar, kesihatan manusia, fauna dan flora. Manakala, pencemaran udara juga menyebabkan etika manusia terhadap alam sekitar sering diabaikan. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat masa kini amat mementingkan pembangunan negara dan juga manfaat mereka. Namun begitu, etika mereka terhadap alam sekitar sering diabaikan. Apakah definisi etika? Berdasarkan Kamus Dewan, etika merujuk kepada prinsip moral. Disebabkan manfaat manusia dan pembangunan negara amat dipentingkan, keadaan ini telah menyebabkan kebanyakan manusia tidak memegang lagi prinsip moral. Hal ini telah menyebabkan perlakuan-perlakuan yang amat mencemarkan udara sering berlaku. Contohnya, pelepasan gas-gas yang bahaya dari kilang tidak dikawal, pembakaran terbuka, dan lain-lain.
Berdasarkan kajian Julasmi, krisis alam sekitar adalah kesan lumrah kehidupan manusia yang inginkan pembangunan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan mereka. Dalam situasi-situasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahawa etika manusia terhadap alam sekitar semakin diabaikan. Berdasarkan hasil kajian Mustang, kesedaran terhadap kod etika alam sekitar dalam negara kita masih pada tahap yang rendah, yaitu 39%. Keadaan ini akan menyebabkan pencemaran udara negara semakin serius. Graf ini ialah tahap pencemaran udara negara Malaysia dari tahun 2010 ke 2015. Berdasarkan graf ini, kita dapat membuktikan bahawa pencemaran udara negara Malaysia sentiasa di tahap sangat tidak sehat. Selepas ini ialah cadangan mengatasi masalah pencemaran udara. Cadangan untuk mengatasi masalah tersebut amat dekat rapat dengan falsafah etika. Hal ini kerana falsafah etika adalah pengetahuan seseorang dari segi kelakuan, tingkah laku dan pandangan. Jadi etika adalah berkaitan dengan akhlak atau moral. Iaitu pemikiran seseorang akan menentukan tindakan seseorang. Cadangan pertama ialah program penanaman pokok. Masyarakat haruslah memelihara atau menanam semula pokok. Hal ini kerana pokok dapat menjalankan fotosintesis. Jadi karbon dioksida dapat dikurangkan dan gas oksigen akan bertambah di alam sekitar. Dengan mengadakan program tersebut, dapat memupuk semangat atau mengekalkan komitmen masyarakat untuk melindungi hidupan kawasan hutan atau pokok-pokok. Sekiranya seseorang menjalankan program tersebut, juga dapat menunjukkan seseorang tersebut mempunyai keprihatinan terhadap alam sekitar. Cadangan kedua ialah mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran dapat meningkatkan kesedaran manusia terhadap alam sekitar dengan memberikan ilmu pengetahuan tentang kesan atau akibat pencemaran udara. Akhlak seseorang akan berubah dari segi tindakan. Jadi manusia akan membuat pertimbangan yang rasional atau wajar untuk mengelakkan perlakuan yang tidak baik seperti merosakkan alam sekitar. Akhir sekali ialah mengadakan kempen kesedaran juga dapat memupuk semangat cintai alam sekitar. Penutup. Pencemaran udara merupakan sesuatu isu serius yang akan banyak mengganggu kehidupan rakyat jika diabaikan. Oleh sebab itu, masyarakat Malaysia dan pihak-pihak tertentu harus berusaha untuk menangani isu ini untuk memelihara keselamatan rakyat. Terima kasih.